Sepang 15 minit Sepang. Okey. 15 minit. Hari semalam lagi dah 15 minit. Pokok sena je 20 minit. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua kerana memberi peluang untuk saya berucap pada pagi ini. Dan saya juga seperti mana kawan-kawan lain juga ingin menyatakan simpati terhadap tragedi yang berlaku dalam negara kita ini. Dan bagi kita, khususnya PAS, kita menganggap semua penumpang dalam, termasuklah anak kapal dan juga pilot, mereka adalah saudara-saudara kita. Seperti mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah kamu mencintai saudara mereka bagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Satu perkara yang menarik, seorang ulama besar di Mesir, iaitu Syekh Muhammad Abu Zarrah, pernah menyatakan bahawa perkataan li akhi, perkataan saudara dalam hadis tersebut bukan saja merujuk kepada saudara sesama agama, tapi juga merangkumi orang-orang bukan Islam. Kerana pada hakikatnya Islam memandang kita semua adalah daripada bapa yang sama, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita semua daripada Nabi Adam dan Nabi Adam adalah daripada tanah. Maka sebab itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyatakan dalam satu surat beliau yang dihantar kepada Malik bin Ashtar, gubernur yang dilantik oleh Imam Ali, yang mana surat ini menjadi satu dibincangkan, jadi satu tesis dalam satu ditulis oleh seorang student PhD di Harvard, mengkaji tulisan Sayyidina Ali ini, di mana Sayyidina Ali mengatakan anggaplah dia surat itu kepada gubernur dia, memperingatkan bahawa rakyat di bawah kamu ini adalah, mereka adalah saudara kamu. Kalau mereka sesama Islam adalah saudara sesama agama. Kalau sesama bukan Islam, mereka adalah saudara sesama manusia, brother in humanity. Sebab itulah kita pada rakyat, kita menolak politik berkauman sempit. Sebab kita menganggap semua rakyat ini tanpa mengira agama, bangsa adalah saudara. Ini yang pertama. Saya ingin juga menekankan di sini bahawa kita perlu membezakan apabila kita menyatakan tentang cara pengendalian krisis ini, yang mana ini semua adalah menjadi maklumat di public domain, saya izin, janganlah kita dianggap mempolitikkan isu ini. Jadi, bagi saya, setiap rakyat Malaysia ini, kita bersama dari segi menyatakan simpati, dan kita mahu kapal itu selamat, dan kita mahu semua penumpang itu dapat diselamatkan, termasuklah anak kapal. Tetapi dalam masa yang sama, apabila kita menyatakan dalam parlimen ini bahawa ada perkara-perkara yang patut dilihat oleh kerajaan, itu janganlah dilihat sebagai kita mempolitikkan isu itu. Jadi saya rasa kena ada satu perbezaan, melihat ada satunya perbezaan antara kita mempolitikkan dengan kita minta supaya kerajaan mengendalikan dengan lebih baik. Yang kedua, Dr. Speaker, saya ingin juga bercakap tentang isu kes melibatkan perkhidmatan PAUD. Kita dalam dengar ucapan Ketereh yang menyatakan bahawa kita mesti menyokong hukum hudud dan sebagainya. Saya ingin meminta supaya Ketereh dan juga rakan-rakan di sebelah sana, kalau betul kita ini menyokong hasrat untuk rantan untuk melaksanakan hudud, kita juga dalam masa yang sama tunjukkan konsistensi kita. Kenapakah dalam kes yang melibatkan perkhidmatan PAUD kita ada undang-undang Islam di wilayah persekutuan? Baca Seksyen 41 Akta Kesalahan Syariah wilayah persekutuan yang memperuntukkan tentang kesalahan qazaf. Saya nak bacakan
Mungkin ahli Parlimen Barisan Nasional tidak sedar ada wujudnya akta ini. Seksyen 41 mengatakan, kecuali dalam kes li'an, mana-mana orang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa mengemukakan mengikut hukum syarak 4 orang saksi lelaki atau ikrar orang yang dituduh adalah melakukan satu kesalahan, dan apabila kesalahan disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun dan kedua-duanya. YB Ketere, sebenarnya undang-undang ini kita boleh bahaskan, walaupun namanya undang-undang syariah, tapi hakikat tidak ikut syariah. Undang-undang qazaf bukan macam ini. Allah mengatakan dalam surah An-Nur, wallazina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajiduhum samanina jaldah. Al-ayat. Sesiapa yang menuduh orang yang berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, hendaklah dikenakan rotan 80 rotan. Undang-undang ini yang parlimen ini luluskan, yang di mana adanya ahli parlimen orang Islam, sebenarnya kamu telah secara sedar langgar undang-undang Quran. Yang ini terpulanglah pada kita, tanya iman kita. Jadi saya nak katakan, kalau betul kita kata kita nak laksanakan Islam, UMNO laksanakan Islam, kenapakah dalam kes yang melibatkan permatang pauh kita ada mahkamah syariah, pengadu adalah pengamal syariah, orang yang dikatakan melakukan kesalahan juga adalah orang Islam, pengadu orang Islam? Kenapa kita tak bawa kes ini untuk dibicarakan di mahkamah syariah? Ini bermakna kita bercakap tentang Islam itu sebenarnya pura-pura. Yang undang-undang yang kita buat sendiri kita tak mau tegakkan dalam kes yang melibatkan permatang pauh. Sebab itulah saya ingin mengatakan bahawa sebelum bercakap tentang negara-negara lain, negeri-negeri yang bawah pemerintahan PAS dan sebagainya, UMNO kena tunjukkan bahawa di negeri yang kamu perintah sendiri, di manakah kamu letakkan Islam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin juga mengatakan bahawa apabila berlaku kes permatang pauh ini, ni seluruh dunia menyaksikan. Sebab orang melihat berlakunya ketidaksamaan dari segi treatment ke atas permatang pauh. Kita dalam perlembagaan ada artikel 8, equality before the law. Saya nak tanya, kenapakah adanya perbezaan cara kita mengendalikan kes melibatkan permatang pauh dengan kes yang lebih teruk lagi, kes yang melibatkan pembunuhan seorang warga Mongolia. Kita lihat Razak Baginda dibebaskan. Kita lihat sampai sekarang tak ada seorang pun pembunuh mencelah Sepang, mencelah. Maaf, saya mencelah memang nak bagi. Sepang, mencelah boleh undang-undang mencelah. Satu minit ya. Okey, saya duduk. Patut saya. Ya. Yang mana satu ni? Pengerang ke apa? Pengerang. Sila Pengerang. Pengerang saya bagi. Ya, sila. Terima kasih ya Sepang. Sepang, saya nak tanya Sepang. Kalau Sepang kata sesiapa ni dibebaskan atas mana-mana proses mahkamah, saya nak tanya Sepang, bukankah kita ada proses rayuan dalam mahkamah Malaysia yang mana kalau kita tak puas hati keputusan mahkamah tinggi, kita boleh pergi ke mahkamah rayuan, lepas itu kita boleh naik kepada taraf tinggi. Maknanya proses tu ada. Betul tak Sepang? Okay. Sepang setuju? Ayo. Saya 100, 200, 400, 400. Saya 400%, 5%, 1 juta pun boleh. Memang saya setuju. Tetapi Pengerang sebenarnya exactly my point. Kalau betul ada hak untuk merayu, kenapakah Razak Baginda dibebaskan tidak dirayu? Sepang, saya nak tanya Sepang, kalau nak merayu, bukankah orang tu yang nak merayu? Kalau orang tu dibebaskan, dia tak nak merayu, suka dia lah dia dibebaskan. Itu keputusan daripada Peguam Negara. Sepang, jangan buat tuduhan seolah-olah ada niat jahat. Saya tak setuju dengan cara Sepang ni main tuduh je. Proses mahkamah tu adalah proses keadilan. Kalau tak nak rayu, itu hak Peguam Negara tu Sepang. Jangan confusekan rakyat. Apa ni? Apa tak nak hak rayu keputusan? Biar dengar keputusan. Jangan tuduh. Dengar hujah saya dulu. Jangan tuduh saya ada tak bagi niat buat jahat. duduk. Jangan tuduh ada niat jahat.
Tarik balik Sepang. Tarik balik Sepang ini pengerang tak habis lah. Tak payah beli pasal. Keputusan Peguam Negara. Apa pula Sepang? Takkan ada niat jahat. Jangan tuduh seolah-olahnya ada konspirasi Sepang. Jangan tuduh. Sepang. Jangan tuduh. Cakap sebagai peguam tarik balik lah. Cukuplah. Proses rayuan. Cepat ada proses rayuan. Ikut proses rayuan. Jangan tuduh. Saya nak apa tuduh konon? Peguam negara ada kebebasan. Nak merayu ke tidak Sepang? Sepang, penjelasan Sepang. Janganlah confusekan rakyat. Sepang minta penjelasan sikit. Padang besar. Tengah minit lah. Tengah minit sikit lah. Minta maaf. Sikit lah. Saya nak bagi tapi masa 15 minit. Dah, saya suka debate. Saya bukan macam kata tak nak bagi peluang. Tapi masa pendek. Minta maaf. Nak minta penjelasan. Dengar saya jelaskan. Nanti akan faham. Tanya. Dah jelas nak tanya ni. Dengar nanti saya jelaskan. Sabar. Saya nak katakan tadi, saya tahu tentang artikel 145. 145 perlembagaan jelas. Ya, 145/3 jelas. Memang peguam negara mempunyai budi bicara. Tapi kita kena tengok ayat tu may, bukan shall. Kita tahu apa makna may dalam perlembagaan. Dan kita nak katakan dalam kita menjalankan peranan sebagai peguam negara untuk mendakwa, tarik balik pendakwaan, rayu, kita mesti berlaku adil. Kerana di sana ada perlembagaan juga, artikel 8 yang mengatakan hak sama rata di sisi undang. Persoalannya, Razak Baginda, kenapa peguam negara tak kendalikan kes? Kenapa tak hire pegawai ataupun peguam swasta? Lepas itu dibebaskan. Kita kena ingat hakim yang dengar masa itu hakim paling junior. Kenapa apa? Saya kalau buat kes, kita mesti ready sampai peringkat yang terakhir. Kita buat di High Court, Court Appeal, Federal Court. Kita mesti ready. Jadi kenapakah minta maaf nanti, minta maaf. Sekejap. Saya nak katakan kalau Razak Baginda dibebaskan, kalau kita rasa kes kita tak kuat, kenapa kita dakwa awal-awal? Kalau kita rasa kes kita kuat, mahkamah kata tak salah, kita mesti ready letakkan keputusan mahkamah tinggi itu di bawah ujian di bawah mahkamah rayuan. Mesti mahkamah rayuan cek adakah betul keputusan itu. Persoalannya, Lee Leong Sik dibebaskan, tak rayu. Razak Baginda dibebaskan, tak rayu. Anwar Ibrahim rayu pakai peguam Dato' Syafiee. Berapa kos yang kita bayar? Inilah isunya. Artikel 8, adakah itu hanya semata perhiasan? Itu yang pertama. Sepang sikit. Saya berpindah kepada sikit saja. This is persecution, not persecution. Saya menjelaskan. Sepang sikit saja. Saya dah bagi. Saya dah bagi tadi. Sepang sikit. Saya dah bagi. Sepang. Sekarang ini saya nak menyentuh tentang isu berkaitan dengan leburan. Isu berkaitan dengan concession agreement. Betul ke tidak? Pengarang jangan marah pengarang. Bukan dewan saja pengarang. Okey, pengarang. Saya bagi. You say in the dewan. Betul ke tidak? Wanita pun mengamuk tak? Cakap dalam dewan. Cakaplah kalau berani. Cakap. You say, saya cabar Sepang. Kalau itu yang Sepang cakap, why don't you say dalam dewan dan juga luar dewan bahawa Sepang berpendapat bahawa peguam negara itu bias? Say, cakap. Seluruh dunia tahu dia bias. Okey, orang cakap dengan Sepang. Terima kasih. Sepang, sikit apa dia, Sepang. Okey, Sepang. Saya tak faham ni, Sepang. Dalam kes Anwar ni, di antara Saiful, dia ni pengadu. Jadi Sepang duk hentam Barisan Nasional ni, saya tak faham. Dari kes ni macam mana, Sepang? Ini kes antara Saiful dengan Anwar. Jadi kita tak faham. Saiful pergi jumpa Najib. Terima kasih Padang Besar. 2-3 hari Terima sebelum kasih. tu. Okey, Pengerang tak payah nak ugut saya untuk bercakap di luar. Saya dah tulis artikel. You can read my article Indonesia Kini. Masalah tak baca. Sepang. Saya nak tanya Sepang satu je lah. Sepang. Kenapa Sepang tak nak cabarlah peguam negara Sepang. If you believe that is the point in law, challenge peguam negara. Saya nak berpindah cakap kat dalam dewan lepas tu lari. Challenge betapa baik saya bagi 2 kali. Peguam negara tak nak cabarlah peguam negara. Accuse peguam negara to be biased. Cabar Sepang. Ada kabinet reshuffle. Ada kabinet reshuffle. No, I know. So, ambil kira lah. No, I know.
Pokok kaki. Salam. Pokok kaki Perdana Menteri. Salam. Takkanlah Salam tak nak jadi menteri betul sama Salam. Betul cakap. Yang hormat semua. Ya. Apa urus juga ni dah warm up dah okey, okey, semua dah bangun dah okey. Alright. Cuma berhati-hati ya ni apa tu Sepang. Okey. Berhati-hati ya kerana kita ada peraturan kita ya. Dia subjudis ya. Jangan terlalu panjang mengenai kes tu. Saya tak sentuh pasal. Ya, betul. Okey, sila tajuk yang lain. Okey, saya nak bagi benda lain. Okey. Saya nak teruskan kepada isu berkaitan dengan concession agreement. Tuan Speaker, saya tambah 2 minit saja. Okey, sila. Okey, Tuan Speaker, saya nak katakan bahawa kerajaan apabila berlakunya pilihan raya Kejang mengatakan tidak akan naikkan kadar tol. Yang kerajaan kata kerana tak naikkan tol kita belanjakan 400 juta. Maka rakyat-rakyat yang bawah yang biasa ditipu oleh Barisan Nasional pun percayalah. Memang betul. Kerajaan telah menangguhkan dan bayar 400 juta. Dalam jawapan yang diberikan kepada ahli Parlimen Seremban, sebagai contoh, Lebuh Raya Pantai dibayar 32 juta kerana tak naik tol. Lebuh Raya Shah Alam Kuang 23 juta. Lebuh Raya Damansara Puchong LDP 89 juta. Lebuh Raya Bertingkat 4 22 juta. Seterusnya ada lebih kurang 14 lebuh raya. Tuan Speaker, isunya ialah kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan hanya menangguhkan. Pertamanya, walaupun kita menangguhkan, rakyat dari segi tak bayar kenaikan tol yang baru. Tetapi pada hakikatnya duit 40 juta tu duit rakyat. Bermakna duit rakyat dibayar kepada pemegang konsesi. Ini bukan penyelesaian untuk masalah rakyat. Apa guna kita tak naikkan tol dalam masa sama duit rakyat dibelanjakan untuk berikan kepada pemegang konsesi. Sebab itulah isunya saya nak tanya, kenapakah dalam keadaan syarikat konsesi ini kita tahu mengaut keuntungan, sebagai contoh Lebuh Raya Damansara Puchong ni, LDP ni, kita tahu Litrak ini mengaut keuntungan. Saya nak bacakan bagaimana laporan tahun 2013. Ya, gulung Ni kacau pengerang punya pasal ni. Saya nak katakan di sini, di mana traffic volume di sana bertambah. LDP traffic volume bertambah 3.3% dan dapat untung yang tinggi 2013. Dalam dalam LDP tahun 2012 laporan kewangan mengatakan dapat 83.2 juta. Tahun 2013 naik kepada 130.8 juta. Maknanya dapat 130 juta. Tiba kerajaan tak naikkan tol, dapat pula ganti rugi sebanyak 89 juta. Apa ni? Siapa yang draft perjanjian ini, tuan-tuan? Memang orang yang tak masuk akal, orang yang mungkin ada masalah mental. Bagaimanakah perjanjian ini? Sepatutnya bila kamu sebagai buah kerajaan buat perjanjian, you are representing the nation, you are representing the people. Kamu mesti protect hak rakyat. Tiba-tiba kamu buat perjanjian, kamu kata kami terpaksa naik. Sebab apa? Sebab berdasarkan perjanjian. In the first place, kenapa buat perjanjian menguntungkan syarikat pemegang konsesi? Ini apa ni? Sebab itu apabila tak naik tol ini, kita akan, biasa kerajaan akan buat supplemental agreement. Ya, masa cukup. Akan ditambah pula tempoh untuk mengut tol itu. Makna hakikatnya kita tidak menyelesaikan masalah ini. Tuan Speaker, saya nak cerita sedikit pasal Sepang lah. Minta maaf. Pertamanya bomber. Di bomber di Sepang itu, dia mengadu pada saya tangga gaji. Tangga gaji itu rendah. Mereka kata mula-mula masuk gaji 800 saja. Saya minta kementerian, tolong, pegawai bomber ini unsung hero. Mana mereka hero-hero yang tidak didendang. Mereka telah dalam musim kemarau ini mereka telah berkorban. Kita minta kerajaan tolong naikkan gaji mereka dan kita mesti bagi penghargaan kepada mereka. Ini pertama kepada bomber. Yang keduanya, saya juga didatangi oleh pegawai-pegawai penjara.
semasa berkempen di Kajang, ramai rupanya datang jumpa kita. Mereka meminta tolong sampaikan. Mereka kata, kami walaupun pegawai penjara ini kerja di penjara, hakikatnya masa berlaku Sulu, kami pun juga pergi sana. Dan ramai daripada kalangan kami dia kata yang ada kena AIDS. Sebab apa? Ada banduan yang kena AIDS. Ada yang ditetap oleh banduan. Ini semua adalah hero-hero Cak Lindang. Saya minta, mereka juga minta supaya tangga gaji mereka juga direview. Saya minta kerajaan tolong review. Yang ketiga, saya minta tolong. Tadi daripada Pasir Gudang mengatakan jabatan perdana negara di sana kecil. Kota Tinggi juga kata kecil. Di Sepang lagi teruk. Dah ada JPN, tutup. Sebab Sepang dimenangi oleh PAS, tutup. Jabatan Immigration tutup kerana tak mampu bayar sewa. Ini kerajaan apa tak mampu bayar sewa? Boleh mampu bayar 89 juta pada pegang konsesi, tak boleh bayar sewa. Ni apa punya kerajaan ni? Saya minta Menteri Dalam Negeri tolong buka semula jabatan JPN dan juga jabatan Immigration di Bandar Bertaraf Tinggi, kerana dia menyusahkan rakyat apabila ditutup. Sekian, terima kasih. Belum lagi. Cukuplah. Sikit. 21 minit dah saya. 10 minit. Betul lah. Satu minit last. Saya juga minta supaya tolonglah. Saya minta supaya kalau boleh Kementerian Pelancongan. Sepang ni ada satu kawasan batu laut di mana ada pertandingan perahu layar setiap tahun antarabangsa. Saya minta, dan ada penduduk batu laut itu yang telah menang mewakili Malaysia dalam piala sukan C, dapat emas. Saya minta supaya kerajaan tolong majukan kawasan destinasi pelancongan, perahu layar antarabangsa. Minta Menteri Pelancongan tolong datang di sana, ajak saya sekali, kita berunding dengan penduduk untuk kita bangunkan kawasan di batu laut itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Sepang.